Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Izairi bin Ismail. Anda boleh panggil saya Cikgu Izairi. Saya akan mengajar anda subjek matematik. Saya harap anda boleh berikan kerjasama yang baik dalam kelas saya ini, dan juga saya harap anda dapat menonton video pengajaran dan pembelajaran saya pada hari ini sehingga tamat, dan juga saya harap anda faham dengan apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Okey, hari ini saya akan terangkan kepada anda topik 1.2, operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Okey, dalam operasi asas aritmetik ini ada 4 jenis operasi asas aritmetik yang akan kita pelajari. Yang pertama, operasi yang melibatkan tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Okey, untuk permulaan kita akan fokus kepada dua sahaja operasi asas, iaitu operasi asas tambah dan juga tolak. Okey, anda boleh lihat di muka surat 7 dan juga muka surat 8. Okey, saya akan terangkan kepada anda contoh di muka surat 8 berkaitan dengan operasi tambah dan juga tolak. Okey, sebelum saya pergi kepada contoh 5 di muka surat 8, saya ingin berikan kepada anda beberapa tips yang melibatkan operasi tambah dan juga tolak yang melibatkan integer positif dan juga integer negatif. Okey, untuk operasi tambah, okey, ataupun kita panggil penambahan. Okey, penambahan. Jika operasi tambah bertemu dengan nombor positif, kita kena tukarkan operasi tambah itu kepada operasi tambah. Maksudnya tak perlu tukarlah, kekalkan saja. Manakala jika operasi tambah bertemu dengan tanda negatif, kita perlu tukarkan operasi tambah itu kepada operasi tolak. Okey, ini syarat untuk operasi tambah ataupun penambahan. Okey, ini sangat penting. Okey, manakala untuk penolakan ataupun operasi tolak, okey, jika operasi tolak bertemu dengan integer positif, kamu kena tukarkan operasi tersebut ataupun kamu kena kekalkan operasi tersebut kepada operasi tolak. Okey, tak perlu tukar. Manakala jika operasi tolak bertemu dengan integer negatif, kamu kena tukarkan dia kepada operasi tambah. Okey, ini antara syarat yang perlu kamu tahu sebelum melakukan operasi tambah dan juga tolak. Okey, cara nak ingat yang paling mudah ialah jika simbol dia sama, okey, simbol yang sama, bertemu, kamu akan dapat operasi tambah. Manakala jika simbol yang berbeza bertemu, kamu akan dapat operasi tolak. Contohnya, simbol yang sama, tambah jumpa positif, akan dapat operasi tambah. Tolak jumpa negatif, akan dapat operasi tambah. Simbol sama. Simbol berbeza, okey, simbol yang berbeza, contohnya tambah jumpa integer negatif, anda kena tukarkan kepada operasi tolak. Manakala jika operasi tolak bertemu dengan integer positif, anda kena tukarkan dia kepada operasi tolak. Anda kena jadikan dia operasi tolak. Okey, maksudnya kalau simbol yang berbeza akan dapat operasi tolak. So, beza tu menunjukkan operasi tolak. Manakala sama tu menunjuk kepada operasi tambah. Okey, itu cara mudah untuk ingat
Operasi apa yang perlu kita lakukan jika ada simbol yang sama bertemu ataupun simbol yang berbeza bertemu. Okey, so sekarang ni kita lihat kepada contoh di muka surat 8, iaitu contoh 5. Okey, di situ ada 4 contoh, kita akan pergi satu persatu. Okey, contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama. Lapan tambah positif 3. Okey, perkara yang pertama yang perlu kita lakukan ialah kita kena ubah ataupun kita kena jadikan satu saja operasi. Kalau anda lihat di sini, kalau anda lihat di sini ada dua simbol yang bertemu, tambah dan juga positif. Okey, simbol ni simbol yang sama, so anda boleh jadikan satu saja simbol, iaitu simbol tambah. So anda akan dapat lapan tambah 3. Okey, dua simbol ni sebab dia simbol sama, so anda tukarkan dia jadi operasi tambah. So dia akan dapat 11. Okey, 8 tambah 3, 11. Okey, sebab dia simbol yang sama. Okey, cara lain yang kita boleh gunakan ialah dengan menggunakan garis nombor. Okey, cara menggunakan garis nombor itu ialah anda kena lukis satu garis nombor. Contohnya saya lukis satu garis. Okey, dekat garis nombor itu anda kena letakkan, pertama nombor 8 lah. 8. Okey, disebabkan dia tambah, maka dia akan bergerak 3 unit ke kanan. Okey, so anda kena gerakkan dia 3 unit ke kanan. 8, 9, 10, 11. Okey, anda kena gerakkan 3 unit ke kanan. 1, 2, 3. Okey, itu kaedah menggunakan garis nombor. Okey, contoh yang kedua. B 5 tambah negatif 2. Okey, langkah yang pertama kita kena ubah dulu tanda ataupun operasi. Okey, kalau anda lihat kat sini, dia ada operasi tambah dan dia ada tanda negatif. Okey, dua simbol ini adalah simbol yang berbeza. So kalau simbol yang berbeza, kita kena tukarkan dia kepada operasi tolak. So anda kena tukarkan dia kepada operasi tolak, iaitu 5 tolak 2. So anda akan dapat 3. Okey, dalam bentuk garis nombor pula, jika anda menggunakan kaedah garis nombor, apa yang perlu anda buat ialah yang pertama sekali, anda kena tulis nombor 5. Okey, disebabkan dia operasi tolak, so anda kena gerakkan dia ke kiri. Okey, kena gerakkan dia ke kiri sebanyak 2 unit. Okey, 2 unit. So anda kena gerakkan dia ke kiri sebanyak 2 unit. Okey, so 5 ke kiri 1 unit akan jadi 4. 1 unit lagi akan jadi 3. Okey, so anda akan dapat jawapan dia 3.
Sebab dia bergerak 2 unit ke kiri. So, anda akan dapat jawapan dia 3 lah. Okey, untuk contoh yang seterusnya, contoh yang ketiga, C. Okey, 2 tolak positif 4. Okey, langkah yang sama juga. Anda kena tengok dulu dua operasi yang bertemu tu. Ni ada operasi tolak, ada operasi positif. Ada simbol positif, ada operasi tolak. So, dua simbol ni adalah simbol yang berbeza. So, anda kena buat operasi tolak. So, 2 tolak 4. Okey, 2 tolak 4. Okey, macam mana nak buat 2 tolak 4? Okey, saya ada satu kaedah yang mudah yang boleh memudahkan anda. Okey, kita dah tahu. Okey, kita kena buat operasi tolak. Okey, sebab dia berbeza. Antara dua nombor ni, kalau anda lihat, 4 ni, dia depan dia ada tanda negatif. Manakala 2 ni, okey, sebenarnya depan dia ada tanda positif. Okey, dua tanda yang berbeza, maksudnya anda kena buat operasi tolak. So, anda tolakkan nombor yang besar. Anda jangan lihat dulu simbol yang di depan dia. Anda lihat nombornya saja dahulu. Nombor 4 dan juga nombor 2. So, apa yang perlu anda buat ialah anda tolakkan nombor ataupun digit yang besar kepada digit yang kecil. Contohnya, anda akan tolakkan 4 tolak 2. So, anda akan dapat 2. Betul? 4 tolak 2, 2. Okey, yang besar tolak dengan yang kecil. Okey, kita jangan tengok simbol di depan dia dahulu. Kita hanya lihat digitnya saja. Digit yang besar tolak dengan digit yang kecil. So, 4 tolak 2. Okey, kemudian simbol yang mewakili integer tersebut, sama ada integer itu positif ke negatif. Okey, kita kena lihat integer yang besar. Okey, kalau kita tengok kat sini, integer yang besar adalah integer 4. Depan integer 4 tu ada tanda apa? Negatif. So, jawapan akan bertanda negatif juga. Okey. So, jawapan anda akan dapat negatif 2. Okey, positif 2 tolak 4 akan dapat negatif 2. Okey, saya ulang sekali lagi. Okey, untuk 2 tolak 4, okey, kita dah tahu 4 depan dia ada tanda tolak ataupun tanda macam negatif. Okey, 2 ni pada asalnya tak ada simbol positif ni, tapi kita tahu kalau tak ada, maksudnya dia adalah positif. So, tolak dengan positif adalah dua simbol yang berbeza. So, apabila simbol itu berbeza, kita kena buat operasi tolak. So, apa yang perlu kita buat? Kita tolakkan digit yang besar tolak dengan digit yang kecil. 4 tolak 2. So, kita dapat 2. Okay, simbol di depan jawapan kita itu, kita akan perolehi bergantung kepada simbol yang berada di depan digit yang besar. So, digit yang besar adalah digit 4. Depan dia simbol apa? Simbol tolak ataupun simbol negatif. So, kita letak dekat jawapan kita negatif. So, jawapan akhir kita akan dapat negatif 2. Okey. Okay, kalau kita gunakan kaedah garis nombor, okay, sama juga macam sebelum ni. Okay, kita buat satu garis nombor dahulu. Okay, kita start dengan 2. Okay, start dengan 2 lah. Kita baca dari kiri ke kanan kan. Kita start dengan nombor 2. 2. Okay. Sebabkan kita tahu dia operasi tolak, 2 tolak 4. So, kita akan gerakkan dia ke kiri sebanyak 4 unit. So, kita kena gerakkan dia ke kiri sebanyak 4 unit. 1. Dia akan jadi 1. 2. Jadi 0. 3. Akan jadi negatif 1. 4. Akan jadi negatif 2. So, kita akan dapat jawapan dia negatif 2. Sama seperti mana yang saya
dah nyatakan tadi. Okey, itu contoh untuk soalan yang ketiga ataupun soalan C. Okey, soalan yang terakhir, contoh D. Okey, D soalannya ialah negatif 1 tolak negatif 4. Okey, langkah yang pertama yang perlu kita buat ialah kita kena tukarkan. Ada dua simbol yang bertemu ni, kita kena tukarkan dia. Okey, ada dua simbol yang bertemu ni, tolak dengan negatif. So, dua simbol yang bertemu ni kita kena tukarkan dia. Kita kena perhatikan adakah dia sama ataupun berbeza. Okey, sama. So, kalau sama, kita kena buat operasi tambah. So, kita kena tukarkan dia dahulu kepada operasi tambah. So, tolak 1 ataupun negatif 1 tambah 4. Okey, kat sini kita akan lihat dua integer yang berbeza simbol. Okey, satu integer tu ada tanda negatif kat depannya. Satu lagi ada tanda positif. So, kalau integer ini tidak sama tanda, maka operasi apa yang perlu kita lakukan? Kita kena lakukan operasi tolak. So, macam mana kita nak kena tolak? Kita tolakkan digit yang besar tolak dengan digit yang kecil. Kita jangan ambil kira simbol di depan dia dahulu. Kita tengok digitnya sahaja. Digit yang besar tolak dengan digit yang kecil. So, 4 tolak 1 dapat 3. Okey, sekarang ni kita nak tengok jawapan kita bersimbol positif atau negatif. So, kita kena rujuk kepada digit 4 dan juga 1. Okey, 4 dan 1 mana lagi besar? 4 kan? So, depan 4 ada tanda apa? Ada tanda tambah ataupun tanda sama macam positif. So, jawapan kita akan ada tanda positif. Ataupun positif 3 tu, kita nak tulis simbol positif tu boleh, kita tak nak tulis pun boleh. So, jawapan kita akan dapat positif 3. Okey. Kaedah yang kedua, kalau kita nak gunakan garis nombor pun sama juga. Okey, kita buat satu garis nombor. Okey, kita tahu negatif dekat sebelah kiri. So, kita startkan negatif 1 dekat sebelah kiri lah. Okey, sebab starting kita punya soalan ni untuk D ni negatif 1. So, kita nak tambah 4. Tambah kena gerakkan ke kanan sebanyak 4 unit. So, kita kena gerakkan 4 unit ke kanan. 1. Dia akan jadi kosong kat sini. Kemudian gerakkan lagi. Yang kedua, dia akan jadi 1. Gerakkan yang ketiga, dia akan jadi 2. Gerakan yang keempat, dia akan jadi 3. So, kita dapat jawapan kita positif 3. Okey. So, apa yang penting dalam tambah dan tolak ini ialah anda kena tahu asasnya, iaitu yang ini. Kalau operasi tambah, okey, tambah jumpa positif akan dapat tambah, tambah jumpa negatif akan dapat tolak. Okey, ataupun untuk tolak jumpa positif akan dapat tolak, tolak jumpa negatif akan dapat tambah. Iaitu di mana saya boleh buat kesimpulan, kita boleh buat kesimpulan yang mana kalau simbol dia sama, dia akan dapat tambah. Tak kira lah simbol yang sama tu positif dengan positif ataupun tambah dengan positif ke, tolak dengan negatif ke, janji bentuk simbolnya sama, kita akan dapat operasi tambah. Manakala simbol yang berbeza, kita akan dapat operasi tolak. Tak kira lah positif jumpa negatif ataupun
tolak jumpa positif, dua-dua ni simbol dia tak sama, kita akan dapat operasi tolak. Okey. Itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jika anda ada sebarang masalah, anda boleh tanya kepada saya. Saja kelas pada pagi ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih kepada yang telah pun menonton dan juga mendengar video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.